Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna wa barik lana wa lakum. Khair. Ada beberapa tempat tadi baca tidak berapa tempat Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, bukan Maslamati, walaupun mudhafun ilaih, kerana dia ismul ladzi la yansarif pada ketika jar-jarnya dengan fathah. Maslamata ibni itu bukan jadi mudhafun ilaih dia, tapi jadi sifat dia. Satu. Yang kedua, akhir itu haddatsana Syu'bah qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Qatadah sami'tu. Kalau jumpa lagu tu kena baca cara kaedah baca ni. An Qatadah annahu qala sami'tu, walaupun tak ada tulis, tak ada, tapi kena baca lagu tu. Tak boleh baca an Qatadah sami'tu, tak boleh, salah. Dia kena baca an Qatadah annahu qala sami'tu, gitu cara baca. Dua tepat. Tak apa, kita tengok semula. Tajuk mula-mula tu pun apatnya baca tidak serupa. Boleh jadi nuskha lagu lain. Hak sini tajuk hak dalam syarah Imam Nawawi ni, babun idza ahabballahu 'abdan amara Jibril fa ahabbahu wa ahabbahu ahlus sama thumma yudha'u lahu al-qabul fil ard. Gitu aja tajuk. Jadi tak serupa tidak jadi masalah. Kita akan dapati banyak tak serupa di dalam Sahih Muslim ni, sebab tajuknya bukan dibuat oleh Imam Muslim sendiri. Masing-masing pensyarah tu ada beza. Dia fikir sini sesuai lagu ni, ubah sesuai tu, bukan ubah atas hak tuan asal. Tak apa begitu. Berbeza dengan kitab-kitab lain, sebab tajuk dia tu dibuat oleh pengarangnya sendiri. Adapun Imam Muslim dia tak ada buat. Jadi tajuk mula-mula malam ni bab apabila Allah kasih kepada seseorang hamba. Seseorang hamba tu bukan maksud hamba abdi, tu hamba sahaya tu tak, manusia lah. Bila Allah kasih kepada seseorang hamba manusia ataupun jin, dia akan suruh Jibril kasih juga kepada orang tu. Malaikat hak nombor satu, ketua malaikat. Jibril pun akan kasih kepadanya, dan Jibril sampaikan kepada malaikat-malaikat lain, suruh kasih kepada orang itu. Penghuni langit kasih kepada orang itu. Thumma yudha'u lahu al-qabul fil ard. Kemudian Allah meletakkan penerimaan terhadapnya di bumi. Maknanya orang di hati, Allah letakkan dalam hati orang itu, orang terima dia, terima baik dia, pandang baik dia, puji dia dan sebagainya. Begitulah keadaannya. Itu tajuknya. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah, kalau dia telah mengasihi seseorang hamba, dia akan menyeru Jibril dengan katanya, sesungguhnya aku kasih kepada fulan, aku kasih kepada si fulan, oleh itu kamu kasihkan, kamu kasihlah, kasihilah dia, sayangilah dia. Qala, kata Nabi SAW, dengan itu kasihlah Jibril kepadanya. Kemudian dia berseru di langit, katanya, sesungguhnya Allah kasih akan fulan, kerana itu kamu kasihilah dia, kamu sayanglah dia. Dengan itu sayanglah kepadanya, ataupun dia dikasihilah oleh penghuni langit. Kata Nabi SAW, kemudian diletakkan penerimaan terhadapnya di bumi. Yang ini diletakkan di dalam hati manusia di bumi ini, penerimaan baik terhadapnya, terima baik, puji dia, sanjung dia, hormat dia, sayang kepada dia.
Dan jika Allah Subhanahu Wa Taala benci kepada seseorang hamba, dia akan memanggil Jibril dan berkata, sesungguhnya aku benci kepada si fulan. Kamu bencilah terhadapnya, kamu bencilah dia. Qala, kata Nabi, dengan itu bencilah Jibril kepadanya atau terhadapnya. Kemudian dia berseru di kalangan penghuni langit, sesungguhnya Allah benci kepada fulan. Oleh itu kamu bencilah dia, bencilah terhadapnya. Qala, kata Nabi SAW, dengan itu bencilah penghuni langit kepadanya. Thumma tud'u lahu al-baghdha fil ard. Kemudian diletakkan kebencian, rasa benci di bumi terhadapnya. Yani diletakkan di dalam hati penghuni bumi rasa benci terhadapnya. Orang tak suka ke dia, benci. Ini hadis yang pertama. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan serupa tadi juga, dengan sanad yang lain. Cumanya di situ tidak ada sebut benci-benci, itu tak ada. Pada setakat saya itu saja ada. Yang ni riwayat ni ringkas berbanding riwayat yang pertama tadi. Sebab benci itu tak ada disebutkan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Suhail bin Abi Salih, katanya, pernah kami berada di Arafah, tiba-tiba lalu Umar bin Abdul Aziz. Ketika dia mengerjakan ibadat haji, orang pun berdiri, bangun, melihat, memandangnya, melihat dia, pakat nak tengok dia. Faqultu li abi, maka saya berkata kepada ayah saya, ya abati, wahai ayanda, inni arallaha yuhibbu Umar bin Abdul Aziz. Saya fikir, saya nampak Allah sayang kepada Umar bin Abdul Aziz ini. Qala, jawab ayah dia kata, wa madzak, kok mana? Kok mana yang kamu nampak begitu tu? Qultu lima lahu min al-hubb fi qulubin nas. Saya pun kata, sebab rasa sayang terhadap dia tu ada di dalam hati orang ramai. Orang sayang ke dia. Faqala, maka ayah dia pun kata, bi abik, benar sekali katamu itu. Bi abik, benar sekali katamu itu. Ini ucapan puji. Yani ni'ma ma qulta. Bukan bi abika dengan ayahmu, dah. Atau demi ayahmu, tidak, bukan gitu. Maksudnya benar sekali katamu itu. Engkau telah mendengar Abu Hurairah menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyebutkan serupa dengan hadis Jarir daripada Suhail sebelum ini. Yani orang tu kalau dah Tuhan kenal, dah Tuhan suka, dia suruh Jibril suka, jadi sayang. Lepas tu seterusnya kepada penghuni langit, sampai akhirnya penghuni bumi ini pun suka juga kepadanya. Bab al-arwah junudum mujannadah. Bab ruh-ruh, jiwa-jiwa manusia ini adalah berbeza-beza, bermacam-macam, tidak serupa. Tidak serupa sifatnya. Fama ta'arafa minha i'talaf. Mana-mana yang dirasakan serupa, i'talaf, dia berasa mesra, dia akan jadi mesra. Mana-mana yang dirasakan dia tu serupa, maka dia akan mesra. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Dan mana-mana yang berasa asing, berasa tidak serupa dengan sifat dia tu, ikhtalaf, dia akan berbeza dan dia akan menjauhkan diri, memisahkan diri. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, satu hadis yang dimarfu'kannya, yang dikaitkannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nas ma'adin kama'adinil fiddah wadh-dhahab." Manusia itu bagaikan logam, bagaikan logam, seperti logam perak dan emas. Orang yang terpilih di antara mereka semasa jahiliyah, itulah yang terpilih
di antara mereka semasa Islam. Idza faquhu, kalau mereka sudah betul-betul faham. Wal arwahu junudun mujannadah, ruh-ruh itu, jiwa-jiwa manusia itu banyak kumpulannya, tidak serupa keadaannya, sifatnya. Mana-mana yang dia rasa kenal, mana serupa dengan jiwanya, dia akan mesra dengannya. Dan mana-mana yang dia berasa tidak sesuai dengan dirinya, dia akan menjauhinya, dia akan berbeza dengannya, dia akan bertelingkah ataupun berselisih pendapat dengannya. Begitulah. Kemudian bab al-mar'i ma'aman ahabbah, seseorang itu akan bersama orang yang dikasihinya. Seseorang itu akan bersama orang yang dikasihinya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa ada seorang A'rabi berkata kepada Rasulullah, dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilakah kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bertanya dia, apa yang kamu sediakan untuknya? Dia jawab, kasih kepada Allah dan Rasulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terus kata, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau kasihi. Dengan sanad satu lagi Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas juga, katanya ada seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dia, wa ma a'dadta laha, apa yang kamu sediakan untuknya, kamu cadang apa? Falam yadhkur kabiran, di dalam riwayat ini tidak disebut banyak itu, banyak ini tak ada sebut. Kabiran, kabira salatin wa siyamin wa ghairi ma, tak ada sebut. Seperti mana tersebut dalam setengah-setengah riwayat lain. Kemudian dia tak ada sebut dalam itu. Tapi kata dia, tapi saya kasih kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu engkau akan bersama orang yang engkau kasihi. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa ada seorang lelaki Arab pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia meriwayatkan hadis sama seperti hadis yang tersebut sebelum ini, lafaznya cuma yang berbeza daripada yang sebelum ini. Dia tanya, ma a'adadtu, dia kata ma a'adadtu laha min kathir, bukan kabir, kathir. Ma a'adadtu laha min kathir ahmadu alaihi nafsi, tidak adalah banyak benda yang saya sediakan yang dapat saya puji diri saya kerananya. Tak ada. Nak kata saya rajin semaya kau tidak, ataupun lain-lain begitu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya ada seorang lelaki pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, wahai Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya balik dia, apa yang kau sediakan untuk kiamat itu? Jawabnya, cintakan Allah dan Rasulnya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau kasihi. Kata Anas, tidak pernah kami gembira selepas Islam segembira kami mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau kasihi. Kata Anas, aku sayang kepada Allah, Rasulnya, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap aku akan bersama mereka, walaupun amalanku tidak seperti tidaklah sehebat amalan mereka. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak disebutnya kata Anas saya sayang kepada Allah dan Rasulnya dan seterusnya, tak ada sebut. Mana setakat sebelum pada itu, yang ni setakat fa innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau kasihi. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya ketika saya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang keluar dari masjid, tiba-tiba kami berjumpa dengan seorang lelaki yang sedang menunggu, yang sedang berada di pintu masjid yang ada bumbungnya, ada penutup di atas tu, ada penutup di atas tu.
Dia pun tanya, wahai Rasulullah, bila kiamat akan berlaku? Rasulullah SAW tanya baliknya, apa yang kau sediakan untuknya? Qala faka'anna ar-rajul istakana. Kata Anas, orang itu semacam dia berasa hina diri, berasa rendah diri dia senyap saja, senyap, tunduk saja, begitulah. Thumma qala, kemudian dia kata, wahai Rasulullah, ma a'adattu laha min kabir. Ini kabir. Ma a'adattu laha kabira dalam riwayat ni. Tadi kan dia sebut, tak ada sebut kabir. Tuhan inilah maksudnya. Ma a'adattu laha kabira salatin wala siyamin wala sadaqatin. Tidak adalah saya menyediakan untuk kiamat itu banyak sangat sembahyang, puasa dan sedekah, tak ada itu. Tetapi saya sayang kepada Allah, saya kasihkan Allah dan Rasulnya. Nabi SAW terus bersabda, fa anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, engkau akan bersama orang yang engkau kasihi. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas, daripada Nabi SAW, hadis sama dengan hadis sebelum ini maknanya, walaupun lafaznya tidak sama, sebab dia kata binahwihi. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas lagi daripada Nabi SAW, hadis tadi, mana sanad lain, pak tolak je hadis. Seterusnya Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abi Wa'il, daripada Abdullah, katanya ada seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW. Dia pun bertanya, wahai Rasulullah, apa katamu, apa pendapatmu, apa katamu tentang seseorang yang kasihkan sesuatu golongan, sesuatu kumpulan orang, walamma yalhaq bihim, tetapi dia tidaklah sampai ke taraf mereka, tidaklah sampai ke taraf mereka. Rasulullah SAW menjawab, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dikasihinya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan satu lagi serupa juga hadisnya dengan sebelum ini, sanad saja berbeza. Dan satu lagi itu pun serupa juga. Serupa juga. Seterusnya bab idza uthniya 'ala as-salih fahiya bushra wala tadurru. Ini bab kalau seseorang itu dipuji kerana sesuatu kebaikannya. Apabila seseorang itu dipuji kerana sesuatu kebaikannya, fahiya bushra, itu berarti berita gembira untuknya. La tadurruhu wala tadurruhu, dan ia tidak akan menjejaskannya, tidak akan mengapa-apakannya, memudaratkannya, tak ada lagu tu. Tak apa, kita balik semula kepada mula-mula tadi. Ini cerita kita nak kenal lagu mana, orang yang Allah kasih, orang yang Allah sayang. Tengok orang terima baik ke tidak dia, gitu. Itu salah satu tanda dia. Tetapi yang dimaksudkan dengan orang terima baik dia tu, orang puji dia, orang sanjung dia, orang hormati dia, orang sayang kepada dia tu, ialah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik-baik juga. Bukan orang yang tak pakar, yang tak juru tu, dia tak akan suka. Tak kira tu. Ni penghuni bumi ni maksudnya bukan semua. Maksudnya ialah orang-orang yang baik-baik, yang juru-juru. Semua kata dia molek. Hak tak juru tak kira. Hak tak juru tak kira. Hak kafir tak kira. Tak masuk bilangan dia betul. Hak ni hak kira orang Islam. Orang Islam pula hak baik-baik, hak faham, hak ngaji, hak cerdik. Bukan semua orang Islam juga. Orang Islam pun macam-macam juga kan. Kadang-kadang dia tak suka hak molek tu, tak suka. Jadi itu tandanya. Jadi bagaimana boleh jadi orang ni jadi kasih? Dia ceritanya bukan cerita di bawah, di bumi ini sahaja, tidak. Ceritanya dia mari di Tuhan. Mari di Tuhan. Sebab dia berasa kesian, berasa simpati, berasa nak tolong, berasa nak bekerja sama, berasa nak ikut bersama. Mari mana perasaan lagu Allah. Situ startnya. Jadi bila Allah SWT kasih kepada seseorang, kata Nabi, dia akan seru panggil Jibril. Seru Jibril. Dia kata, Jibril, sesungguhnya aku kasih kepada si fulan. Orang ni orang aku sayang.
Jadi kamu pun sayalah kepada dia. Jibril pun sayang selalu. Jibril pun royak istihar pula kepada penghuni langit lain-lain. Mereka pun semua sayang kepada dia. Sayang orang di atas dulu. Bukan orang bawah dulu. Tak, orang di atas, orang jauh tu. Orang tak nampak dulu. Orang nu puji, sanjung, hormat dia, duduk istighfar, duduk doa kebaikan untuk dia. Penghuni langit tu. Orang tak ada dosa gapo. Duduk doa kebaikan untuk dia. Kalau dia melakukan dosa, minta ampun dengan Tuhan, biar Tuhan ampunkan. Dia tak ada dosa satu itu. Boleh dia tidak buat. Dia astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim lepas sembahyang berapa kali ya. Nu dah mana tolong istighfar untuk dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Seramai mana atas langit. Cuma kita tidak nampak. Lepas pada tu kesal dia tu mari turun ke bumi. Lepas pada tu lah barulah ada Tuhan letakkan di dalam hati penduduk di bumi rasa kasih kepadanya, rasa sayang kepadanya, suka kepada dia. Gitu cara. Gitu cara. Sehingga kadang-kadang orang-orang tu diterima, orang jahat pun terima juga. Cuma dia tak boleh tunggu je. Dia pun tahu kalau buat baik tu baik. Dia pun suka kalau orang baik ke dia. Dia terima, hati kecil dia terima. Tapi tak boleh terima kerana nafsu lah. Kalau ikut tu tak boleh nak ikut nafsu dia. Kalau ikut ju tu hak baik tu, dia tak boleh ikut nafsu dia. Tapi dalam hati kecil dia terima. Orang baik lagu ni memang baik. Ataupun dia kata kita tak boleh turut dia, ataupun kita bukan tarah dia, macam-macam lah dia kata. Dia pun nak, kalau anak dia pun tak saya jahat seperti dia nak baik juga begitu. Dan kalau Allah SWT benci kepada seseorang, jadi Allah boleh suka, boleh sayang, boleh kasih, dan boleh tidak suka, benci kepada seseorang. Jadi kita tak salah Tuhan benci, Tuhan tak suka. Tak ada makna lah hidup ni kalau lagu tu. Kepada orang-orang yang beriman sungguh, tak ada makna hidup ni kalau Tuhan benci. Kalau orang sekeliling kita benci, bini kita benci ke kita, anak kita benci, serabut dah. Hak Tuhan nampaknya. Kalau Allah SWT benci, sepatutnya lagi lah, lebih daripada anak bini lagi benci ni, hak sekeliling ni. Kalau Allah benci, dia akan lagu tu juga. Dia seru Jibril, aku benci kepada orang. Kamu benci, jadi benci. Penghuni langit pun benci. Lepas tu mari di bumi ni pun Tuhan letakkan di dalam hati manusia rasa benci terhadapnya. Jadi benci, tak suka. Orang kata kalau tak ada lah, lega lah, jadi kau tidur tak ada di sorang. Macam-macam lah. Berkenal baru masuk J, kau gapo kau tak? Tu berat benar lah tu. Berat lah tu. Jadi kita nak tahu lagu mana. Salah satu tanda Tuhan terima, Tuhan kenal ke tidak kenal kita. Ini neracanya, meta dia. Kita boleh ukur. Sebab nak ukur demam berapa, kepanasannya, nak ukur lain-lain, nak ukur timbang, berat kita berapa kilo je, berapa pound, boleh. Ni pun gitu juga. Ni penimbang dia lah. Penimbang dia. Orang suka ke tidak kita kerana kebaikan yang kita buat. Kalau ada juga orang tak suka benda baik, dia sendiri tak betul, tu tak kira tu. Kalau orang yang waras molek, yang cerdik, yang bijak, yang mengaji, yang memang nakkan kebaikan, dia akan suka ke tidak? Kalau suka tu, cara tu alhamdulillah, kita alhamdulillah, syukur kepada Allah. Tuhan beri kita orang suka kepada kita. Kewujudan kita, kehidupan kita bermakna kepada orang. Bila kita tak ada, orang berasa kehilangan sangat. Macam tu. Kita tengok orang lain dulu. Orang dia mati, lagu mana orang? Lagu mana? Gitulah. Kalau orang duk benci tak suka, adalah tu benda hak tak kena tu, cep molek. Adalah tu. Jadi kita kena baikilah. Kena baiki. Jadi yang dikira di sini ialah orang yang betul, yang benar ada. Pujian orang lagu tu, kasih orang lagu tu. Bukan kira orang tak betul, tak kira. Islam pun tak kira.
Jadi dalam hadis yang lain ada sebut apa yang jadi Tuhan kasih kepada seseorang. Hak mudahnya kita kata pasal orang tu, hak mudahnya dalam Quran, dalam hadis pun banyak sebut orang tu bertakwa. Bertakwa tu lagu mana? Dia berusaha. Dalam hidup dia ni nak, kalau boleh nak buat benda hak Tuhan suruh. Nak tinggal hak Tuhan larang. Tu ya. Hak tu je asas dia. Itulah maksud takwa. Hak Tuhan kena nak buatlah setakat mana hak boleh nak buat. Hak Tuhan tak kena setakat mana hak boleh nak larilah. Itu tanda orang hak Tuhan kena lah. Tapi dalam hadis yang lain ada sebut. Umpamanya dalam Musnad Imam Ahmad ada sebut latar belakang apa seseorang itu Allah SWT kena. Begini bunyinya. Riwayat daripada Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda la yaltamisu mardat Allah wa la yazalu bidzalik. Seseorang hamba itu benar-benar dia mencari, mengharapkan keredaan Allah, dan terus dia hidup dengan begitu, dengan keadaan itu, dalam keadaan gapo-gapo gak nak keredaan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kata kepada Jibril, inna fulanan 'abdi yaltamisu an yurdiyani ala wa inna rahmati alayhi. Ni hamba-ku ni kerja dia nya tak ada lain, kira nak suruh aku redha, aku kenal pada dia saja. Di hamba aku ni, ketahuilah rahmat aku meliputinya, rahmat aku menguasainya. Jibril berkata, rahmatullahi ala fulan, rahmatullahi ala fulan, rahmat Allah atas fulan, disambut oleh malaikat-malaikat yang menanggung arasy. Rahmatullahi ala fulan, rahmatullahi ala fulan. Begitulah bertali-tali bersambung-sambung, peringkat demi ke peringkat sampai ke bawah. Dan orang-orang hak sekeliling atas langit ni pun kata lagu tu belakang, sehinggalah 7 petalan langit tu, penghuni 70 petalan langit tu kata lagu tu lah, rahmatullahi ala fulan. Fulan tu nama siapa-siapa lah. Kemudian barulah turun di bumi. Bila turun di bumi, dia masuk di dalam hati manusia. Itu diletakkan di dalam hati manusia rasa kasih, kesian, simpati, segala-galanya terhadap dia. Gitu cara. Jadi puncanya kerana orang tu hidup dia mengharapkan keredaan Allah, nakkan keredaan Allah semata-mata. Tu yang mendorongnya. Kemudian dalam riwayat Tirmizi, hadis ini ada tambahan. Tambahan yang mana? Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat ni, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan Ar-Rahman, Tuhan Ar-Rahman yang bersifat rahmat tu akan meletakkan di dalam hati manusia rasa kasih terhadapnya. Mana dalam Quran pun ada juga benda ni, cerita benda ni. Jadi itu salah satu tanda hadis yang sahih lah lagu tu. Jadi ada, kita nak cari dalam Quran, ada. Bahkan Nabi SAW sendiri buat mari ayat Quran tu berdasarkan riwayat Tirmizi. Dalam riwayat Muslim tak ada tambahan tu. Imam Nawawi kata dalam syarah dia, para ulama berpendapat kasih Allah, Tuhan kasih, Tuhan kenal, Tuhan sayang kepada seorang itu apa maknanya? Maknanya Tuhan nak baik untuk dia. Nak baik. Nak baik ni Tuhan akan timbulkanlah sebab-sebab yang mendorong dia, membawa dia, mengeret dia kepada alah molek tu. Adalah sebab. Kita pun tak tahu sebab tu. Dia akan timbul ke sebab itu. Dan dia bagi petunjuk dia, tunjuk alah molek, dan bagi in'am kepadanya, bagi bermacam-macam nikmat kurniaannya, rahmatnya. Itu maksud Tuhan kasih kepada seseorang. Yang ni akan berlakulah keadaan-keadaan seperti itu. Bila dia ada benda-benda tadi daripada Allah SWT, ada rahmat, ada in'am, ada hidayah,
ada mahukan kebaikan, orang tu akan jadi tenang hidup dia. Akan jadi tenang. Gapo-gapo dia buat pun tenang, suka, bahagia berasa. Walaupun dia tu susah pun zahirnya. Susah pun. Dan maksud benci Allah SWT tu, maksudnya Allah SWT kira-kiranya akan menghukum dia, menyeksa dia, ataupun akan mendorong dia pergi ke arah kecelakaan, terseret dia ke arah itu, akan terbawa pergi ke arah itu. Kasih Jibril dan para malaikat pula kepada orang itu apa maknanya? Ada dua mungkin kemungkinan maknanya. Yang pertama, kata Imam Nawawi, yang ni malaikat-malaikat itu beristighfar untuk mereka. Malaikat itu istighfar. Kita minta ampun, orang ni minta ampun, hak dosa ni belum tentu lagi Tuhan nak ampun. Takut pelawak kata nak berhenti dah, minta ampun, lepas tu buat pula Tapi kalau malaikat ni dia maksum, dia tak ada dosa, dia tak ada melanggar perintah Allah, jadi kira-kiranya bersih lah. Hak bersih ni kalau dia minta dengan Tuhan tu tak terima selalu. Hak tu anaknya. Dan mereka memujinya, doa untuknya. Jadi malaikat doa untuk kita. Itu maksud kasih malaikat kepada hamba tadi ataupun manusia tadi. Yang kedua, iaitu kasih mereka, yang ni mengikut zahir, hak ma'ruf lah, hak maklum di kalangan manusia, iaitu rasa hati itu cenderung hati kepada dia, sayang kepada dia, rindu kepada dia, ingat kepada dia. Sebab apa mereka itu jadi sayang? Jadi bila dia ingat, dia tidak ingat saja. Kalau kita manusia ni ingat kan, rasa nak pergi, nak bawa lah sekuk sikit kau dah, ikutlah bawa buah kau, gapo kau, itu cara ingatnya. Tapi kalau malaikat dia tak ada, dia akan doa, dia akan istighfar, dia akan puji di kalangan dia. Tidak sajalah benda tu. Dan sebab apa dia jadi kasih tu? Sebab orang ni orang yang taat kepada Allah, orang yang dikasihi oleh Allah. Orang yang taat kepada Allah, dikasihi oleh Allah ni, malaikat dengan sendirinya dia akan jadi suka juga. Maksud diletakkan rasa kasih di bumi ni, maksudnya ialah diletakkan rasa kasih itu di dalam hati manusia, dan manusia menerima baik dia, hati pun cenderung kepada dia, puas hati dengan dia, puas hati dengan dia, dan segala-galanya jadi senang hati dengan dia. Itu maksud kasih manusia di bumi ni. Nak turut cara dia, nak ikut jejak langkah dia, nak sokong dia, nak itu dia ada benda-benda lagu tu. Dia ada benda lagu tu. Itu maksudnya diterima oleh penghuni bumi. Begitu juga sebaliknya hak peci tu, orang peci lah, peci kan jopah pun tak say, kelih pun tak say, dah peci. Usah kena doa, tak kena gaya doa lah keburuk pula dah, walaupun Nabi SAW tak bui tapi tak ada arah beci telajak ni, serabut telajak ganggu sangat, boleh jadi nak doa alah ketak molek ada. Jadi hak cerita sekali lagi, Umar bin Abdul Aziz ni, perawi ni kata, dia tengok orang pakat juga nak tengok dia, nak tengok. Tu diterima baik di kalangan manusia. Diterima baik di kalangan manusia. Jadi dia kata, Tuhan kenal ke dia, tahu mana? Dia peraya sebab ni. Ada dalam hadis. Jadi orang di bumi ni pun akan suka. Apa tidak sukanya kalau juru, kalau molek, buat baik kat orang. Kalau buat baik kat orang. Kalau kita orang perseorangan ni baik, orang suka dah. Kalau pemerintah baik, seluruh negeri ni merasa kebaikan dia. Apa rakyat tidak suka? Tentu akan suka, tentu akan sayang, tentu akan, bila saya akan mendoakan dia dan sebagainya. Gitulah kira-kiranya. Tetapi tentu sekali kalau kita kata hak Islam ni, hak kafir tak suka. Jadi hak dikira di sini orang Islam lah. Jadi hak kata penghuni bumi ni bukan semua, setiap orang yang Allah SWT kasih, yang Allah SWT kenal tu akan diterima di bumi ni. Tidak, bukan semua. Dengan sebab itu salah seorang pengarang Syarah Muslim ni, Al-Ubbi nama dia, dia kata ini kalau kita
lihat dari sudut ilmu mantik, dia kata Nabi SAW sebut ini adalah menggunakan qadiyah muhmalah, kata dia. Orang yang mengaji ilmu mantik dia faham lah, ini bukan qadiyah kulliyah, kata dia. Dengan arti tidak semestinya setiap orang yang dikasihi oleh Allah tu akan berlaku begini, semua orang terima. Ada kalanya tak ada pun orang terima, orang bercilaka ke dia. Tapi di sisi Allah, Allah sayang sangat, penghuni langit puji sangat, duduk istighfar, duduk doa untuk dia. Bahkan sebelum pada ni kan kita sudah jumpa dah, rubba ash'atha aghbara madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Ada dalam sebelum pada ni kan, alangkah ramai orang yang ash'ath, kusut masai, zahirnya tak terurus ya, baju pun capek-capek tidak kemah, kita kata jatuh sebelah, kita kata ataupun bertampur-tampur, rambut tu bergres, kita kata itu ash'ath. Aghbar, berdebu, tak ada kemah, tak ada pakai krim gapo, tak ada, berdebu. Madfu'un bil abwab, kalau pergi pintu orang tak boleh masuk. Orang tak boleh masuk, siapa lagu ni? Nah, tu pakai kau kata. Tapi lau aqsama 'ala Allah la abarrah, kalau dia bersumpah atas nama Allah, nescaya Allah SWT menyempurnakan sumpah. Jadi mana masing mulut orang kita panggil mulut masing, maknanya Allah SWT terima orang baik, orang ju di sisi dia. Tapi pada pandangan orang tak ada juga. Jadi tidak semestinya Tuhan kasih ni diterima di bumi, tak mesti. Nabi SAW di peringkat permulaannya tak terima juga orang, tak terima. Orang halau dia, pergi ketuk pintu nak dakwah, nak wayak Islam, halau semua tak di. Lepas tu dalam sejarah kita, sejarah Islam ni banyak benda mana-mana, bukan semua diterima baik. Mula-mula tu kadang-kadang tidak nanti orang kafir, orang Islam sendiri pun tidak terima dan muka jauh dah daripada ajaran Islam, jauh. Jadi kalau rakyat hak benar, orang tak suka, ada juga lagu tu. Padahalnya betul dah dia rakyat tu, tapi oleh kerana sudah terbiasa dengan cara yang tidak mengikut cara Nabi, jadi gitulah. Jadi kita berasa asing, orang tak suka juga. Jadi bukan nanti orang kafir tak tahu ke satu lah. Islam pun tak suka, ada juga. Jadi benda ni nak tahu betul tak betul tu, salah satunya mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu itu boleh dijadikan tanda, bukan sama-sama, bukan untuk setiap orang, tidak, bukan untuk setiap tempat, tidak. Keadaan lagu ni seterusnya, al-arwah junudun mujannadah, ruh-ruh itu ataupun jiwa-jiwa manusia itu adalah junudun. Asal makna junud, maknanya bala tentera. Mujannadah, yang lengkap dengan peralatan ataupun persenjataannya itu lengkap, bala tentera. Itu asal makna dia. Tetapi mengikut ulamanya, makna dia jumu'un mujtami'ah au anwa'un mukhtalifah, yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Yang ni berkumpulan-kumpulan ruh itu. Ruh itu berkumpulan-kumpulan. Satu, ruh itu berbeza-beza sifatnya. Dua, jadi hak mana-mana sesuai itu dia jadi mesra lah, jadi baik lah. Ruh tu kalau ruh baik, ruh tu baik, ada dua pendapat. Banyak sebenarnya pendapat, antaranya lah kita boleh sebut ada dua pendapat. Ruh ini sama jadi dengan tubuh manusia, lebih kurang lah. Kalau hubungan dalam dunia ni, kejadian dia dalam dunia ni sekali, ada yang kata begitu, ada yang kata tidak. Ruh ini lama dah, dia jadi dulu, tubuh kita je mari kemudian. Ruh ini hak dulu, hak 10,000 tahun dulu, hak 10,000 tahun akan datang, hak lain ni kah, pada masa alam ruh tu dia sekali kejadian dia, dan duduk sama-sama. Cuma tubuh dia tu hak ni abad 20, hak ni abad 21, hak ni abad 15, hak ni abad berapa-berapa kita kata. Tu je berbeza.
Tapi dia akan cari tubuh Tuhan dia lah, mana berkenaan tu. Masuk, Tuhan boleh masuk situ. Tak lari, tak bercanggah, tak keliru. Dia akan masuk dalam hak tu lah. Itu ada beberapa pendapat. Ada juga yang mengatakan roh itu sebenarnya tak masuk dalam tubuh. Dalam tubuh ni bukan roh pun ada. Hak ada namanya nafs atau nasama. Roh itu sesuatu macam kawalan jauh. Setiap orang tu dia ada kejadian yang mengawal dia. Ada hubungan, ada konteks semua dengan kejadian tu. Bukan duduk dalam tubuh. Hak dalam tubuh ni memang kalau kita tengok dalam Quran tak ada serabut pun ayat hak kata sebut bila mati ni ruh keluar, tak ada. Hak adanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi nafs, setiap nafs itu merasai mati. Bukan kullu ruhin, tak ada lagu tu. Dengan sebab itu ramai ulama juga, termasuk Imam Ghazali, Ibnul Qayyim dan ramai lagi, dia kata ruh ni sesuatu yang di luar, tapi dia ada hubungan dengan kita. Pada tubuh kita ni, ada masuk dalam tubuh kita, hak ditiupkan, dikatakan ruh dalam hadis tu sebenarnya nafs, nasabah. Pada umur sekian-sekian janin di dalam perut tu ditiupkan nyawa tu, hak tu nafs, bukan ruh. Tak apalah, panjang perbincangan tentang ruh tu. Jadi nak cerita di sini ada dua secara kasarnya tadi, sama ada sekali atau sebelumnya. Tetapi yang lebih jelasnya, yang lebih tepatnya, kejadian ruh tu sebelum daripada kejadian tubuh. Hak tu lebih tepat. Sebab Tuhan tu dah buat je. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi hak ni Tuhan tanya di zaman mana ni, bila? Orang panggil ini zaman, ini masa alastu, zaman alastu. Di zaman alastu, zaman tu Tuhan tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Semua jawab ya. Maknanya ada dah. Kita tak ingat. Waktu kalau tanya tubuh kita ingat. Tidak sampai kita masa kita budak tu tak ingat dah. Kalau kita tua macam ni pun kita tak ingat. Daripada budak tu tua selalu kita kata, tak akan ingat. Tak ada, tak pernah pula tu. Jadi bila waktu sedangkan dia sudah kata dah, sudah berjanji dah dengan manusia. Itu alam arwah, alam ruh. Bermakna ruh ni kejadiannya dulu daripada tubuh. Hak Nabi Adam duduk tengok anak kanan dia suka, dia tengok arwah anak cucu dia hak molek. Dia tengok kiri, dia sedih jerit, pasal tengok ruh anak cucu dia hak tak molek, ahli neraka. Jadi ruh hak ditunjuk kepada dia tu, hak mati dah, hak tak mati lagi, hak tak ada lagi, nampak berlaku kepada dia. Nampak berlaku. Hak tak ada lagi, ruh tu akan jadi kadang-kadang, nampak dah. Hak ada dah, hak sekali dengan dia, nampak berlaku. Tuhan tunjuk kepada dia. Hak Nabi tengok, nak tengok satu orang duduk tengok datang bila Mi'raj tu kan. Hak tu. Jadi bermakna ruh ni ada. Tak apa, ruh ini junudun mujannadah, iaitu berkumpulan. Ada kumpulan ruh ni. Ataupun ruh ni sifat-sifatnya berbeza-beza. Jadi seperti kita katalah, manusia kumpulan, ni satu kumpulan duduk dalam masjid, kumpulan duduk lain pula, begitulah. Jadi ruh ni pun lagu tu juga. Tidak kata ruh ni duduk setepak, semuanya setepak, tidak. Ni duduk ala lain, ni duduk ala lain. Jadi dalam kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza. Satu maknanya. Satu lagi maksud dia, sifat-sifat dia tu tidak serupa. Kan Tuhan buat orang dia tidak serupa. Orang ni berhigap dia, beri hiburan, beri sukan, beri bola, beri badminton, beri apa lah, main dah. Dia akan mesra dengan hak mana? Hak lagu tu lah, hak serupa dengan dia. Itulah maksud fama ta'arafa minha i'talaf. Hak mana didapati serupa dengan dia akan mesra. Hak mana didapati tak serupa, tak semakan dengan dia kadang-kadang jadi berselisih, jadi pergi jauh, balah. Boleh jadi begitu. Kalau tidak serupa. Jadi ruh ni lagu tu lah. Begitu juga hak tu
Hak kita kata tak ada belah mana. Contoh hak biasa kita kata. Hak beratnya, hak tu boleh jadi orang betul lagi pun boleh jadi juga. Hak tak betul boleh jadi suka juga. Kepada mainan, kepada hiburan, kepada sukan ke apa tu. Tak apa lagi kalau lagu tu. Hak ni kebenaran, kebatilan. Ada ruh-ruh yang suka, jiwa hak suka Allah ketak molek. Ada hak suka Allah ke molek. Hak suka Allah ke molek ni dia akan jumpa masa budak-budak sama duduk sekali. Tak tahu gapo masa tu. Supa Bukan tak tahu gapo, tak ada lagi orang panggil konsep, kepahaman, ideologi, akidah, tak tahu gapo. Bila dia besar balik, tak serupa lah. Tak boleh dekat. Balok kadang-kadang. Balok. Faham jadi dia akan mesra dengan mana? Hak serupa dengan dia. Hak serupa dengan dia. Hak tidak serupa dengan dia, dia akan jauh. Ada kalanya berselisih, ikhtilaf, berbeza dan berkelahi, berbalak. Boleh jadi sampai ke peringkat tu. Jadi ruh ni, jiwa lah kita kata, jiwa manusia ni tak serupa. Hak mana-mana dirasainya serupa, dia akan mesra dengan tu. Hak dirasai tidak serupa, dia akan menjauhinya. Gitulah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala buat. Jadi kita ni tak silap termasuk. Moga kita ada pilihan. Ni dalam dunia ni boleh nak pilih, nak masuk dalam kumpulan ahli syurga pun boleh, nak masuk dalam kumpulan ahli neraka pun boleh juga. Kalau dari akhirat saya tak boleh dah, tak ada pilihan dah. Mesti masuk dalam kumpulan ni. Mesti masuk dalam ashabis shimal misalnya. Mesti masuk dalam ashabul yamin. Tak ada pilihan dah. Tak lagi. Kalau ni boleh pilih lagi. Boleh pilih lagi. Dan ini pun satu tanda juga. Kalaulah kita ni baik, apa yang kita suka kepada orang yang tidak baik, tak akan berlaku gitu. Kalau kita suka kepada orang tak baik tu, kita tu tak baik juga, kena baikilah tu. Ini pun salah satu meta juga nak tahu kita ni molek ke tidak molek. Kalau kita duk kena alah ke benda-benda lagu tu semua tu, banyak-banyaklah insaf ke diri. Takut-takut duduk tengah sorok, melompat-lompat main bola tu bukan rebos itu dah. Betul, tidaklah haram main bola tu, tapi leka. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu sifat orang mukmin yang sebenarnya. Orang yang berpaling, lari, tak seh kepada benda-benda yang lara. Bukan haram, tak mesti haram lagi. Benda-benda yang leka, buang masa saja. Kita kata tak berasa harga hidup kita, duk buat benda-benda walaupun lagu tu. Apatah lagi kalau nak buat benda-benda yang haram, lagi tak seh lah. Kalau benda-benda hak lara tu pun tak seh dah, hak haram lagilah tak seh. Kena cek sebab apa ya jadi suka kepada benda lagu tu. Tentu dah benda ni lara, benda ni tak molek, buang masa. Kita kata kita kata orang ramai lah kata, kalau kita tidak pergi begitu dia jadi tak ada orang nak buat, jadi buat boleh jadi buat benda-benda tak molek pula. Jadi setara tu je kita ni. Kalau masa ada kat tak erti nak buat ada gambar satu, jadi akan buat benda tak molek lah. Apa gitu orang Islam. Sepatutnya masa tu banyak nak buat, macam-macam boleh buat. Ada faedah. Ada faedah. Mana? Pun tak payah beli juga. Lada tu dia kata suka kurang je. Tapi tidak terfikir. Dia terfikir kalau tidak macam sistem pengajian hak biasa ni kan, apa-apa dia sibuk sangat. Ada program kelab joget, ada kelab main goni macam-macam apa. Dia duk kata budak ni kalau kosong dia akan pergi buat benda tak boleh. Situ setara tu je duduk. Itu sepatutnya orang kafir duduk setara tu. Mana kalau ada masa kosong, kira nak buat benda tak boleh kan. Orang Islam tidak begitu. Jadi jauh sangat dah kita ni, jauh. Sepatutnya ada masa tu tak buat. Banyak lagi benda-benda tak nak buat, tak habis nak buat. Juga kita nak habis masa tu dengan benda-benda lagu tu. Sebab tak tahu nak buat agam dia. Tak tahu nak agam. Itulah akibatnya.
Pasal tak ada ilmu. Salah satunya tak ada ilmu. Kalau lah ada ilmu, kita pandai bahasa tu, pandai bahasa tu, boleh tak nak baca berapa banyak pun nak molek dalam bahasa tu. Tapi dah kita sikit terhad, kita nak baca tu, tak ada benda yang menarik. Setara tu. Jadi kalau duduk setara tu, main-main lah. Jadi si bini ni pun dia kata, biarlah dia duduk tengok, biar sampai pukul 3, pukul 4 pun baik lagi daripada dia hidup main terus, no? Ataupun hidup live judi ke mana. Setara tu. Maknanya kalau tidak, pergi kursi. Itu salah satu yang mengikat dia lah, sekurang-kurangnya tidak pergi kepada tak boleh. Setara tu ya. Lamanya dalam masyarakat ni setara tu. Rugi sebenarnya tu. Rugi tu. Jadi duk kena alah kau gitu. Kumpulan tu. Hak tu yang jadi mesra kot. Ada pun hak lah kebaik ni dok, tidak mesra, tak suka. Beza. Tu. Hak ni lah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Ada juga setengah-setengah ahli falsafah, dia pergi jauh lagi. Dia kata, kita ni sebenarnya cuba fikir, kata dia. Ini cara falsafah lah. Tak betul waktu tu. Tapi kena rakyat juga tak betul pun tak. Dia kata begini, macam mana kita duduk dalam dunia ni, kadang-kadang kita, orang tu duduk sebelah rumah kita, lama duduk, tapi kita tak mesra dengan dia. Kenapa? Kadang-kadang orang tu baru jumpa, wah baik benar, lepas tu jadi rapat, jadi baik benar, semua adik-beradik. Apa kata dia? Dia ahli falsafah, dia timbul soalan-soalan lagu tu lah. Lepas tu dia jawab dia sendiri pun tak puas hati, tak cara tu dah. Baik-baik lah. Apa-apa lah. Kadang-kadang kita tengok orang, kita tak suka, kita benci ke dia. Setengah-setengah orang tu kita tengok, kali pertama sudah tertarik dah. Kita nak kalau boleh berapak dengan dia, apa-apa. Dia kata, ini khayalan dia lah. Dia tak ada dalil ahli falsafah, dia fikir. Cuma kadang-kadang ahli-ahli falsafah ni, ahli-ahli gapo-gapo pun dia cuba eret hak Islam ni, hak Nabi ni alah ke dia. Hak tu yang kita kena beringatnya. Dia kata sebab hak banyak mesra ataupun jadi baik gapo tu, sebenarnya muka baik dah kenal dah dulu. Dia alam ruh. Jadi kenal dah dulu. Jadi kenal setara mana. Kita kata mana jadi bini tu kenal setara mana. Mana jadi bini kita tu kita kenal dah dulu, kan nikah dah dulu. Dia kata tak nikah lagi, memang tahu mana. Hak mana hak jadi bini kita ni, kita nikah dah dengan dia. Kalau kita kata gitu. Dia tak boleh pergi. Cumanya dia khayalan dia lah. Itulah orang panggil falsafah. Hak tu je, falsafah ni tak ada gapo. Dia kata dah jumpa dah, mesra dah, sebab tu muka kita jumpa dah. Ada orang hak zaman tu, zaman sana ala ruh tu, kata dia, sebelum kita mari sini kita balah dengan dia. Kita tidak bertegur sapa dengan dia. Sebab tu kita mari dalam dunia ni, jadi kita perasa tak boleh tengok dia tu. Dia buat ikut tu. Dah, tak ada kena mengena hak ni. Dia marilah dalilnya. Al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha i'talaf. Wa ma tarakara minha ikhtalaf. Jadi itu dalilnya. Dah, tak betul. Serupa dengan zaman dulu lah. Buat sosialis ni, ekonomi sosialis ni, dia kata bukti sosialis ni betul. Nak zaman Nabi Musa tu pakai sistem sosialis, kata dia. Nabi Musa letak atas Nabi Musa. Lepas tu Abu Dhar Al-Ghifari tu, itu antara pejuang sosialis, kata dia. Lepas tu sosialis pun hancur, tak tapak wadah dah. Tapi dia nak tarik orang Islam, dia guna Islam juga. Dia guna tokoh-tokoh Islam. Orang ni lagu tu juga. Padahal tak ada kena mengena. Tak ada kena mengena semua dengan fahaman dia. Jadi hak sebenarnya nak ayat jiwa ni sangat tadilah. Ada yang suka kepada kebaikan, ada yang tidak suka kepada kebaikan. Hak suka kepada kebaikan tu dia akan jumpa hak sama-sama suka lah. Dia akan pakak, dia akan rancang, dia akan bincang, dia akan berkira dengan hak tu untuk nak buat benda boleh. Pasal apa? Pasal jiwa semakan. Masa budak-budak tak nampak tu. Bila sudah balik, nampak. Bila sudah balik, bila sudah tua, sudah dewasa, gitulah. Dan hak mana dia berasa tanakara, dia berasa benda tu mungkar, benda tu asing bagi dia, dia tak akan suka. Itu sifat jiwa, sifat jiwa manusia. Dia suka benda yang dia kenal. Lepas tu orang-orang hak kenal kepada benda yang sama, dia akan jadi mesra dengan orang tu. Begitu juga sebalik. Tu je.
Bukan supaya ahli falsafah kata tadi mula kita kena dah gitu gini. Tak ada tu. Tak ada. Tetapi memanglah rahsia, memanglah tak ada siapa pun boleh jawab. Tak ada siapa pun boleh jawab. Cumanya hanya kita terima je lah. Dan roh tu, alam roh tu serupa. Kejadian sama ada berlaku dah. Hak 10,000 tahun dulu pun ada sekali juga. Dengan hak lahir zaman lah ni, dengan hak lahir 10,000 tahun akan datang, katakanlah kalau tidak kiamat. Dia ada sekali dah. Macam mana tu boleh jadi hak ni, roh ni abad sekarang ni di Malaysia, di Kelantan, di Kota Baru. Hak ni siapa dia? Tanda mana? Tak siapa dah fikiran manusia situ. Tak siapa dah. Roh ni pula untuk orang hak 1,000 tahun dulu. Hak ni pula 3,000 tahun dulu. Sini. Kan rata kita tengok manusia duduk dalam dunia ni, semua berkait dengan roh belaka. Macam mana tu? Tuhan yang pilih kita sampai ni. Bila mari sini, kenallah muka-muka ini. Muka ini kenal. Hak sebelum pada ni tak kenal kita. Kita tak kenal dia. Bila ada di sini, ada saja kelih saja gitu, kau ada hubungan. Apa? Jadi mari sekali tu kita ni. Tuhan tidak pilih mari sekali dengan zaman sahabat dulu kan, biasa sekali dengan Nabi. Kita kata ataupun sebelum pada tu, ataupun selepas pada tu. Tak ada sama dia boleh selesai. Boleh kata tak ada. Nak kenal lagu mana? Barulah nampak kerjaan Tuhan. Gak tidak hak tu saja. Kita tengok butir moktek, kau butir gapo kau. Hak nak jadi pokok ni, hak butir ni pada tahun sekian, saat sekian, bulan sekian, di sini siapa tahu benih tu nak jadi sini. Selama mana pula dia akan hidup, lepas tu mampu tu lagu mana, nyetai diribuk ke, patuh ke, ataupun orang bakar ke, orang tebal ke, lagu mana, tak ada siapa dia boleh baca. Asalnya butir tu hak mana kita tak tahu. Kita tak tahu, tak ada tanda ni butir ni untuk zaman ni, tak ada. Tuhan saja yang tahu, dia pilih untuk ni. Hak ni butir ni jadi rezeki kepada orang ni. Tak siapa tu. Tak siapa lah ilmu manusia, akal manusia tak lagi. Hak ni lah kita nak kepada agama raya. Benda ni semua ni pilihan Tuhan. Tuhan pilih. Tuhan sudah takdir. Sebab tu lepas pada ni Imam Muslim buat bab takdir. Lepas pada ni jadi gini buat apa ni? Takdir Tuhan. Tak apa, tak nampak. Hal ni kalau pergi jauh lagi, daripada sebiji tu nak tumbik berapa daun dia satu pokok, berapa buah dia, lagilah. Kita sendiri pula gitu juga. Daripada satu orang, lepas tu anak cucu dia seramai mana, akan pergi ke mana, lagu mana, nasib dia. Lemah manusia. Situlah nak kepada agama. Tuhan belakang pilih untuk meneruskan zuriat kita di mana, bagaimana, lagu mana, selama mana, di luar jangkauan kita. Kita sekat tu je. Lemah sangat manusia tu. Jadi itulah maksudnya. Manusia ni Nabi SAW kata ma'adin. Jadi hak saat ni dalam riwayat yang lain ada sebut, umpamanya dalam Musnad Abi Ya'la ada sebut riwayat daripada Amrah binti Abdul Rahman, anak murid Aisyah. Aisyah pera yang kecil, didik dia, kemudian dia antara anak murid Aisyah yang istimewa. Dia kata mana? Gini bunyinya. Kanat imra'atun mazzaha bi Makkah, fanazalat 'ala imra'atin mithliha fil Madinah, fabalagha dhalika Aisyah, faqalat sadaqa hibbi. Lalu dia sebut al-arwah junudun mujannadah dan seterusnya. Ini latar belakang ni. Iaitu pernah seorang perempuan dari Mekah berpindah ke Madinah. Hak jenis lucu, jenis kelakar hak perempuan ni. Ada orang kata dia pesen perangai dia semula jadi dia tu jenis lucu.
Kita tengok muka dia tu nak suka dah. Belum lagi dia awak lucu. Jadi kelakar. Dia pergi ke Madinah, yang betul lah puhai jadi dia duduk sekali dengan hak kelakar juga. Jumpa hak lagu tu, jumpa hak serupa dengan dia tu. Hak jadi lucu juga. Orang pakat royak lah pada Aisyah, ada mari gini. Aisyah pun kata, sadaqah hibbi, benarlah kekasihku. Yang ni Nabi kata, ni lah al-arwah junudum mujannadah, ni lah maksud dia. Jadi makna manusia ni dia akan suka dengan orang yang serupa dia. Takkan hak nakal, hak kelakar sekali dia akan suka dengan hak jenis dia. Isi dia semua, tak akak kepala. Dia tak akan suka duduk sekali dengan hak tu. Hak ni pun tak akan suka. Kira nak suka saja, ya kata dia dah. Dia agak mikir kata, dia kata kira nak suka saja. Dia tak lagi. Dia akan boleh masuk duduk apa kali serupa. Tu Aisyah kata, benarlah kata kekasihku. Yang Nabi SAW kata dah, al-arwahu junudun mujannadah, ni apa maksud? Hak tadi lagu tu lah, jiwa. Tak ada mana hak sebelum kelahiran tu gapo-gapo lagu tu. Itu fahaman Hindu lagu tu. Falsafah ni dia jadi tubik, jadi atas nama agama ni. Dia jadi jadi agama kadang-kadang tu. Apa yang jadi kita ni jadi susah kita, pasal kita jahat dulu dalam kejadian dulu dia panggil. Kejadian ni beribu kali kejadian manusia. Hak tu lah kiamat dia nya. Hak tu lah bangkit dia nya. Sekarang ni bangkit. Bangkit sebagai manusia. Tidak semesti hak lah ni manusia ni dulu dia manusia. Dia ular dulu. Dia kata macam-macam lah. Dia ular dulu. Lepas tu sebelum ular tu gap dia. Sebab tu kata agama jenis falsafah. Dia mau royak ni, dia mau ambil mana? Tak boleh royak. Hak sebelum ular tu gap. Orang kau gap dia. Kau kata dah. Dia pun tak boleh royak. Boleh jadi belakang, boleh jadi kata dia. Cuma lah ni jadi orang. Jadi kita kena beringat, kena buat biar molek lah ni, supaya esok kita jadi dewa pula kata dia. Jadi dewata, jadi dewi pula. Masuk alam kayangan pula. Itulah. Nak buat baik supaya jadi naik, meningkat lagi, jadi lebih tinggi. Lama-lama tinggi jadi ke dia? Jadi masuk dalam Allah, bersatu dalam Allah. Waktulah daripada Allah kita datang pecah, waktu balik semula ke situ. Faham falsafah Hindu. Falsafah Hindu. Islam tak ada benda lagu tu. Tak ada, jauh. Kita kata berapa orang yang jahatnya siapa? Orang yang jahat tu. Lepas tu dia mati kerana dia jahat, dia hukum jadi katak puru. Lepas tu orang duk sepak katak puru tu, orang tak fikir orang dia dulu tu dah. Orang sepak katak puru dah. Apa nak masuk dalam rumah ni dah? Sepak, sepak dah. Nyai orang katak puru, bukan salah dia. Salah orang dulu. Dia mana tahu apa yang buat nyanyi ke dia. Jadi ayah kau kena sembelih kau tak? Jadi macam-macam. Sebab tu dia tak boleh. Agama Hindu dia tak boleh sembelih sebab boleh jadi orang. Kok tu. Inilah orang panggil agama falsafah. Baru. Sebab tu dia tak boleh sembelih tu. Sebab sembelih tu takut mak kita. Takut mak kita. Parah dah mandi. Takut mak saudara kita mati. Sebab tu dia tak boleh. Dia tak boleh sembelih buat nyaya, tak boleh. Itulah. Dia mayaka agama ni. Tapi kalau kita tanya, dah lah, ayat tu jadi mangsanya pula. Hak buat salahnya orang. Sebab tu dalam agama kita, hak menerima balasan tubuh dan roh yang sama. Hak hidup dulu dah masuk dalam syurga, hak tu juga. Patutlah muka tubuh dan hak tu je yang susahnya, yang penatnya. Jahat kau baik kau hak tu. Apa nak orang lain? Jadi dia lah patut menerima balasannya. Ya benar sabar, logik. Dah sekali saja, apa yang banyak kali dalam dunia ni. Itu dia panggil akidah awagaman dia panggil. Putaran tu musim-musim berapa kali, beribu kali kelahiran seseorang manusia tu atas muka bumi, beribu kali. Ini semua kadu. Jadi tak boleh kita heret hadis ini untuk falsafah seperti itu. Tak ada kena-mengena. Kemudian
Ini bab lain. Bab seseorang itu bersama dengan orang yang dia kasihi. Ada seorang Arabi, dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia tanya, bila kiamat? Nabi SAW pun tanya balik. Jadi tidak semestinya orang tanya ni kita jawab. Boleh jadi kita tanya balik dia. Tanya balik. Macam berlaku di sini. Apa yang kamu sediakan untuknya? Tanya-tanya tu, macam dan apa? Dia kata cintakan Allah dan Rasulnya. Waktu dia. Jadi orang yang sama ni, kita baca dalam beberapa hadis ni kan orang yang sama. Cuma riwayat tu beza-beza, lafaz dia sikit-sikit tu lah. Ada setengah tempat dia kata, saya tak ada lah menyediakan banyak sembahyang, puasa kau, sedekah kau, tak ada banyak. Tak boleh nak sebut lah. Boleh saya kata, saya nak puji diri saya kerana benda tu, kerana saya telah buat benda tu. Tak ada. Cuma saya ni hak tentu adanya sayang kepada Allah dan Rasulnya. Nabi SAW kata, kalau lagu tu mu akan bersama dengan orang yang kamu sayangi. Siapa dia orang ni? Ramai kebanyakan ulama menyebutkan orang ni ialah ni hak bertanya ni, Arabi ni, ialah Dzul Khuwaisirah. Hak kecil dalam masjid tu. Hak kecil dalam masjid sahabat nak hamba tu. Ni lah, dia ni lah. Tapi kemudian dia jadi baik, dia jadi dia jadi setia kepada Rasulullah, sangat sayang kepada Rasulullah. Dan dia kata dia tak pernah jumpa orang lagu ni. Baiknya dia tak pernah jumpa orang lagu. Jadi dia cerita, walaupun dia lagu tu kita tak ajing kecil dalam masjid kau gapo kau, kita kata. Namun begitu kita tak boleh kata kita lebih baik daripada dia. Dia ni tentu, walaupun Nabi tak kata mu secara terang gitu, tapi terang dah ni bersama dengan orang yang kamu kasih. Siapa dia? Nabi. Nabi duduk mana? Saya dalam syurga. Mana mu pun dalam syurga jugalah. Mana ahli syurga dah secara tidak langsung. Ahli syurga. Kita setara pandang, walaupun daripada awal balik tu kita mayat dah. Setengah-setengah sahabat ni tak ada mayat 5 waktu, tak ada nak mayat 5 waktu. Banyak lagi lah hukum-hukum lain dia tak ada melaksanakan hukum tu, menjunjung perintah Allah SWT, tak ada, mati. Tapi kita tak boleh kata kita lebih baik daripada dia. Walaupun kita kata kita dah berlakon buat agama. Dah tak ada benda lagu ni, dah belajar molek, tak boleh. Kalau kata sahabat, walaupun dia Arabi setara mana pun, dia orang darat, orang ulu, orang tidak bertamadun setara mana pun, tak boleh kita kena duduk di belakang. Sebab apa? Ni ahli syurga. Kita belum tentu lagi bersama dengan Nabi. Belum tentu. Cuma harap-harap ialah gitu ialah. Duk baca hadis, duk mengaji hadis ni, saya kepada Rasul lah. Yang ajaran dia gitulah kira-kiranya. Harap. Tapi nak pasti tak boleh. Tak ada sama dia, boleh pasti. Tak seorang ayat lah, tu wali secara dia tak boleh kata mu ahli syurga. Kalau dia kata lagu tu pelawak. Tak ada. Tapi hak ni Arabi hak kecil dalam masjid ni tanya lagu ni Nabi kata anta ma'aman ahbabta. Man ahbabta tu siapa? Ya ada lah Rasul tadi. Para Rasul tu akan duduk mana? Dalam syurga. Bermakna dia akan duduk dalam syurga. Dia akan duduk dalam syurga. Istimewa. Ini istimewa kasih kepada orang-orang yang baik. Jadi baik, memang hak tu hak nak benarnya. Kalau dia tidak baik pun, dia kasih kepada orang baik saja, ada faedah dia. Ada faedah dia. Bukan sia-sia. Sebab itulah hak tua, hak muda, hak anak-anak gapo pun nak suruh duduk sekali dengan orang baik. Orang yang taat kepada Allah, orang yang setia kepada Allah. Orang yang kasih kepada Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan melarat lah hak dia tu. Hak dia tu mari melarat. Keberkatan hidup dia tu kena juga ke kita. Hak Nabi kata sebelum pada ni kan, mu kalau saya dengan orang hak jual kasturi tu, paling tidak bang duduk dekat dia tu bang sedap dah. Kalau tidak pun mu boleh beli dengan dia. Kalau tidak pun dia wis saja boleh jadi juga. Tetap ada baiknya. Tapi kalau duduk dengan orang jahat, orang tak molek, ada juga kesan dia. Dia rakyat dah sebelum pada ni. Jadi
ma'aman ahbabta. Itu hak Allah ke surga, Allah ke baik, Allah ke tak baik. Kalau kita kasih kepada orang ahli maksiat, ahli maksiat tu akan duduk mana? Saya surga. Ahli maksiat hak teruk sangat tu lah, kita duduk simpati, duduk sayang, duduk baik dengan dia, mesra sangat dengan dia tu, nak duduk sekali dengan dia kau? Kalau dia duduk dalam neraka, anta ma'aman ahbabta, mengikut hukum waktu pakai dalam neraka jugalah kitanya. Sebab tu tak boleh. Kalau nak baik, nak gapo dengan orang jahat pun dengan maksud nak baiki dia, tak apa. Dengan maksud nak saja gitu, tak kena gaya. Kalau kita lemah, kita boleh terpengaruh dengan dia, tak payah. Kalau kita lemah, tak payah. Tapi kalau kita kuat, nak baik, nak mesra, nak pergi rapat dengan dia, tak apa. Dengan maksud tu, dengan niat tu, baru tak apa. Kalau tak ada niat tu, betul-betul saya sepenuh hati, tak boleh lagu tu. Dia akan termasuk dalam ni, akan bersama orang yang engkau kasihi. Tu takut ni. Tapi kalau ada niat tadi, tak apa. Kita tidak berjaya, tak apa, boleh pahala. Dan kita tidak akan bersama dia. Sebab hati kita bukan duduk dengan dia, hati kita nak suruh dia jadi baik. Tu je. Dia kata saya tidak cadai banyak, boleh saya pujilah. Hak ni buat sama, hak ni orang lain tak buat, boleh pujilah, kena puji diri. Tak ada, tak ada. Nak kata banyak sembahyang, puasa, sedekah ke apa, tak. Jadi makna agama ni Allah SWT pandang, dia tidak pandang sekara atas kita. Tidak kata atas sembahyang saja, atas puasa saja, atas sedekah saja, tidak. Kalau orang tu tak ada apa satu, dia tak boleh nak beri sedekah, tentulah tak ada piti, tak ada apa satu, dia nak beri sedekah lagu mana. Kalau dia sakit, dia tak boleh nak puasa, tak boleh puasa. Tetapi hak kasih ni, cinta ni, dia boleh ada sampai ke mati. Tak jelek mata, dalam hati tu dah ada, tu ingat kasih. Orang sesak boleh kasih, tidak nanti orang kaya. Orang sakit pun boleh kasih, tidak nanti orang segar. Hak ni besar manfaat dia, faedah dia. Jadi dia kena ada hak ni, anta ma'aman ahbabta. Jadi hak lain-lain tu tidak kira sangat, tidak utama sangat, letak atas hak tu. Dan kita pun tak boleh duduk sedap hati sangat dengan benda-benda hak zahir tadi, tak boleh. Kita kena pergi kepada hak utama, hak dari sudut akidah tu, hak lebih utama, hak dalam tu, hak tu lebih utama. Kadang-kadang orang tak nampak benda tu, tak nampak. Payah juga kita nak kata. Kalau orang kasih kepada Rasul zaman dia dulu, boleh juga kita kata dia pergi bui gapo-gapo ke Nabi, mesra dengan Nabi. Kita ni duduk kemudian kita nak bui gapo ke dia, kita nak bui gapo, kita nak pergi ziarah lagu mana dia tak ada dah. Selawat lah. Tu dia ajar. Kalau kasih kepada dia, selawat. Kalau kasih kepada dia, ikut dia royak tu tanda kasihnya. Kita tak ada nak gapo-gapo. Tu tanda kasih. Utamakan hak dia tu lebih daripada hak lain-lain. Nafsu dia, hawa nafsu dia tu mengikut tab'an lima ji'tu bih. Ikut apa yang aku buat mari, ajaran hak kuat mari, dia turut tu. Itulah tanda kasih dah tu. Tidak suka kepada hak tidak serupa dengan ajaran Nabi, tidak suka, tak sih. Tu tanda kasih kepada Nabi. Jadi itu benarnya kan, dia bukan kasih kepada Nabi ni, orang lain ni dia buat maulud lah, dia kata tu tanda kasih kepada Nabi. Tu dah. Kalau buat maulud boleh tak? Dah kalau lagu tu buat birthday pun boleh jugalah, happy birthday to you dah. Boleh lah. Kita bukan Nabi kita buat. Apa tak boleh? Ni kita tak setuju pula kita kata waktu Kristian. Tak. Kita boleh kita buat maulud, tu tak ada kasih. Dia tidak duduk situ. Kasih kepada seseorang ni tidak semesti sebut. Tidak semesti sebut. Pun kita kasih kepada orang yang kita kasih lah, tak mesti sebut. Dia ada di dalam hati. Dan hak dia kenal, hak itulah kita kenal. Hak dia tidak kenal, kita tidak kenal. Dia suka gapo, kita suka hak tu. Dia tak suka gapo, kita tak suka hak tu.
Kita tak nak suka belah mana pun benda tu, tapi kerana dia suka, kita jadi suka. Tu tanda kasihnya. Bukan nak apa ni, nak berarok bawa spanduk, tak ada mana tu. Lepas tu sunnah tak ikut. Sunnah tak ikut. Hak besar, hak kecil tak ikut. Tak boleh. Tak sampai maksud. Tak kena gaya saya murka ke dia. Dia main-main pula. Kita nak buat benda hak dia tidak suka. Kita kata dia nak menyukakan dia, tak kena cara. Tak kena cara. Jadi kasih kepada Allah dan Rasulnya, apa ni? Kasih kepada Allah lagu mana? Dalam Quran banyak. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu betul-betul kasih kepada Allah, ikut aku. Tuhan suruh Nabi raya, ikut aku. Nescaya Tuhan akan balas kasih kamu. Itu cara kasih kepada Allah. Kita kata nak kasih kepada Allah lagu mana? Dia bukan orang. Islam mengajar kita kasih ni tidak semesti orang, tidak semestinya ada nafsu. Dia boleh balas terhadap kita. Kalau kita senyum, dia senyum kata, bukan lagu tu, baru boleh kasih. Tidak. Dan kasih ni bukan hubungan seks semata-mata. Bukan gitu. Kasih kepada mak, kasih. Tapi tidak ada hubungan seks, tak ada. Kasih kepada Rasul, sama lelaki pula kasih. Kasih kepada ajaran dia, bukan kasih kepada tubuh dia tu. Lu gila ke dia? Sepupu homo seks. Lu gila sama jantan. Tidak. Islam lah yang mengajar kita kasih ni banyak, luas. Kasih kepada Allah langsung, tidak ada hubungan nafsu tu, tak ada. Tak ada. Tapi tak lagu mana nak kita tanda kita kasih kepada Allah? Dalam Quran ayat ada. Ikut Nabi. Itu tanda kasih surah. Kalau tak ikut Nabi, suruh ayat lah, dakwah sajalah kasih kepada Allah. Begitu jadi hak lain-lain ni seperti tu juga. Cuma ada selepas pada tu, dia kata ada satu orang panggil, dia kata, apa katamu tentang seorang yang kasih kepada satu golongan, tetapi dia tidak sampai ke tahap ataupun taraf mereka itu, lagu mana? Kita suka kepada pokok tu, tapi kitanya tidak setara tu. Bukan taraf tu kitanya, lagu mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, al-mar'u ma'a man ahabba. Jadi orang tu ahli ibadat, ahli taat, ahli ilmu, ahli gapa-gapa lah Tuhan kenal, jadi lebih seseorang manusia. Kita tidak setara dia, tapi kita kasih kepada dia. Kita kasih kepada dia menyebabkan jadi kita boleh sekali dengan dia juga, saya rasa. Jadi kalau dia masuk syurga, tempat istimewa, kita pun boleh masuk juga dengan kelebihan kita kasih. Tapi dari segi apakah sama, betul-betul sama? Tidak. Tidak sama. Tidak sama juga. Walaupun kata duduk sekali, tapi mana-mana pun lebih daripada orang lain. Lebih daripada orang lain. Nak kata betul-betul serupa jadi dengan tu. Jadi kalau kata duduk sekali dengan Nabi, betul-betul serupa. Keistimewaan nikmat yang dia dapat tu sepuh Nabi dapat. Tidak setara tu. Jangan faham gitu. Tetapi dia dapat nikmat hak jenis, hak Nabi, hak orang-orang lebih tu dapat lah juga. Dia dapat. Nak kata dia sama, tidak, tak sampai lah ke situ. Orang lain tak sampai langsung. Tapi ke mana-mana pun dia kata dia tak sampai ke tahap tu. Tapi kira-kiranya kalau boleh, kalau dia nak lah lagu tu, tapi nak gana. Tuhan tidak pilih dia. Dia tidak ada rasa deki terhadap orang tu. Dia syukur, itu sahabat kita, dia pandai, tak apalah Tuhan beri ke dia. Kita tak pandai, tak apalah Tuhan beri kita tak pandai. Dia rela, redha. Jangan kata apa, dia sekali dengan aku mula tak jadi mana. Tak boleh lagu tu. Tu jadi kebuah deki pula. Buat deki tak akan duduk sekali. Kalau lagu tu tak akan boleh duduk sekali. Jadi dia lebih, kita terimalah dia. Tuhan nak beri ke orang ni lagu tu lah. Tuhan tidak nak beri kita, adalah tu hikmat Tuhan tu. Tapi kita sayang kepada dia. Hak dia nak buat benda molek ni, nak kita sokong, kita bersama dia. Seterusnya Imam Muslim bagi beberapa sanad tu banyak tu kan, serupa dengan hak tadi. Antaranya ada dalam sanad tu Abul Jawab, diambil daripada Sulaiman bin Qarn,
ini adalah dua orang perawi yang dipertikaikan oleh ulama. Mana ada juga perawi dhaif dalam Sahih Muslim. Dan Imam Nawawi pun akui. Cuba tengok bawah. Kalau tengah tu kan, kitab Sulaiman bin Qarm wa huwa dhaif. Perawi dhaif ni. Imam Nasa'i, Abu Hatim, ramai lagi ulama-ulama lain dia kata dia ni lemah, perawi lemah ni. Tetapi Imam Muslim tidak buat hujah dengan dia. Jadi tidak semesti ada dalam Muslim dia bermakna Imam Muslim buat hujah hadis dia tu. Tak. Bal dzakarahu mutaba'atan. Imam Bukhari menyebutnya sebagai mutaba'ah sahaja. Dia letak pun di hujung-hujung bab, bukan depan. Tu kaedah Imam Muslim. Jangan pula kata mana ada dhaif dalam Muslim, perawi dhaif. Jangan kata lagu tu. Itu cara tak mengaji. Kalau mengaji jumpa jalan ni. Ada perawi dhaif. Tapi kita kena faham, tidak semesti hak Imam Muslim terima tu orang tu dia buat hujah. Dia kadang-kadang dia sebut sebagai mutaba'ah. Imam Muslim tidak jadikan dia tu sandaran utamanya. Banyak dah hadis ni. Berapa banyak dah riwayat sebelum pada ni. Sanad dah banyak. Lepas tu dia mari selit hak ni. Tak ada hak ni pun ada dah hadis tu. Kalau kita tidak gantung hak ni boleh dah. Tapi dia nak mari biar banyak. Ada juga hak dhaif. Ni misalnya ni antara hak dhaif ni. Tetapi dia sebut tu sebagai mutaba'ah, bukan sebagai usul dalam Muslim, hadis Muslim, bukan. Makna kitab Sahih Muslim dia ada usul, ada mutaba'ah, ada syawahid. Hak perawi-perawi dhaif tu dia ada di dalam bab mutaba'ah dan syawahid, bukan dalam usul dia. Kecuali kalau ada dalam usul tu, itu bersalah, perkara bersalah. Kalau ada di tempat sini tak boleh, biarnya ada lah, tak ada masalah. Jadi orang kata apa ni Imam Muslim ni hadis dia syarat dia tinggi, bukan hak ni maksudnya, hak dalam usul tu, bukan hak dalam mutaba'ah ni dah. Sebab kalau hak dalam mutaba'ah ni ada kalanya lebih rendah daripada hak lain. Itu kaedah kitab Sahih Muslim ni. Lepas tu babun idza uthniya ala salih. Sekatu lagi lah. Sikit lagi. Ini muka Kitabul Qadr, lepas pada tu abad takdir. Ini kalau seseorang tu dipuji kerana sesuatu kebaikan yang dia buat, lagu mana? Tanda molek ke tidak tu? Itu tanda molek. Itu adalah berita gembira kepada dia, dan sepatutnya tidak menjejaskan dia. Jangan pula orang kata ada orang puji dia, dia jadi congek ekor, kembang hidung bahasa besar lah. Tak boleh. Kalau lagu tu tak boleh lah. Tapi kalau orang puji dia tidak mendedahkan diri dia, menampilkan diri dia, menunjukkan diri dia, tak ada. Orang puji dia, memang menghargai dia kerana sumbangan dia, kerana memang molek what dia buat tu. Jadi orang hargai dia, tak apa. Itu tanda berita gembira yang disegerakan kepada orang mukmin. Berita gembira hak sebenarnya syurga tu. Ni berita gembira yang disegerakan, benda baik yang disegerakan untuk dia, balasan baik yang disegerakan untuk dia. Jadi riwayat daripada Abi Dzar, dia kata ada orang kata kepada Rasulullah, bagaimana kalau seseorang itu dia melakukan sesuatu amalan yang baik dan orang puji dia kerananya? Nabi SAW kata, tilka ajilu bushral mu'min. Itulah berita gembira yang disegerakan kepada orang mukmin. Itu hadiah untuk dia. Dia berhak mendapatnya, tidak salah. Maka kalau orang nak bui pakak, kalau orang nak bui darjah, kalau orang nak bui apa-apa, tidak salah ambil. Tidak salah. Sebab apa? Sebab ini termasuk dalam ajilu bushral mu'min, berita gembira yang disegerakan untuk orang mukmin. Dalam riwayat asal lagi, wa yuhibbuhun nasu alaihi, bukan yahmaduhun nas alaihi. Mana orang jadi kasih kepada dia kerananya, kerana perbuatan dia, kerja dia, amalan dia tu orang jadi kasih. Orang tadi orang puji dia, ikutlah. Orang kasih ke, orang puji ke, dia tak apa berlaku. Hak lagu tu tidak menjejaskan, tidak jadi kurang pahala dia ke dia buat, tak ada. Pahala dia sebanyak mana orang nak usaha kebui sepenuhnya. Tidak kata jadi kurang dengan sebab orang puji. Supaya Rasulullah, supaya sahabat-sahabat
supaya imam-imam besar dulu. Kan orang puji, orang sanjung, orang sayang kepada dia. Kalau dia semasa dia hidup, dia dengar orang puji, tak apa benda tu. Dia suka. Bila orang puji, dia rasa suka juga. Orang reti juga menilai dia, kerja dia. Orang menghargai juga dia. Dia rasa suka. Tak apa, suka tu. Supaya dengar. Kalau sedih, jerit lah. Jerit, tak apa. Tidak jadi meratap di lagu lain. Meratap kau berbiji sawi, kau kata tu lagu lain. Ni tak apa, suka. Kalau suka, pasal dia dah. Kalau kita dapat hasil gapo-gapo, hak kita usaha kita, memanglah suka. Antaranya kalau orang puji, orang hargai kita, memang kita suka. Tak apa, tidak jadi mengurangkan pahala seseorang. Dengan syarat jangan dia tu jadi jongek ekor kata. Jongek ekor. Jadi tak khabar diri lah pula. Jangan lagu tu. So, yang kedua, jangan dia mendorong orang, menampilkan diri, menonjolkan diri dalam buat sesuatu. Maksudnya dia buat cara dia buat. Tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan orang puji, orang saja. Kalau orang tak puji pun dia buat juga. Tiba-tiba orang puji, orang hargai. Lagu tu syarat. Kalau tidak, tak boleh. Kalau buat tu memang duduk alah gitu saja kan. Tak boleh. Tu dia kena beringatlah sesuatu amalan baik yang kita buat tu, orang puji tak apa, tapi jangan menampilkan diri, menonjol diri, nak suruh orang puji, ataupun niat daripada awal lagi gitu, tak boleh. Hak tu termasuk dalam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Manusia ni akan dapat hak dia niat je. Hak dia niat je dia dapat. Dia niat dulu. Kalau dia niat orang puji, apa boleh hak tu. Tapi kalau dia tidak niat tu, dia niat kerana Allah, patut orang puji, dapat kedua. Kalau dia niat awak dunia, dapat tu saja. Dia dapat tu saja. Tapi kalau dia tidak niat hak tu, niat Allah, kerana Allah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul. Kalau kerana Allah, dia dapat belaka. Kalau dia tidak dapat dalam dunia, dia orang tak puji, orang tak apa, hak akhirat tentu dia dapat. Tapi berapa banyak orang buat benda molek, orang puji juga dalam dunia, dia dapat belaka. Kalau bukan setakat puji, dia dapat pula harta benda pula. Kelebihan dia dapat. Dia berhak. Tidak jadi kurang pahala tu dia tu dengan sebab dia dapat benda sana. Sebab orang pergi berjihad lah. Dia boleh niat dia kerana Allah nak menegakkan Islam. Lepas tu dia boleh harta ghanimah. Tak apa, dia boleh. Dia berhak. Dan tidak jadi kurang jihad dia tu, pahala jihad dia. Pahala jihad dia tu tak boleh. Tapi kalau dia niat nak harta rampasan perang tu saja, boleh hak tu. Jadi hak pahala kerana Allah tu tak boleh. Dan hakikatnya dia tidak dipanggil mujahid. Mujahid yang sebenarnya kerana Allah. Tapi zahir dia berhak dapat. Dan bukan dia perang, dia menang, boleh tak? Niat niat awal masa nak pergi. Kalau dia tidak ada niat hak tu, kalau dia ada niat dua-dua sekali, tapi hak utamanya, hak lebihnya kerana Allah, tak apa lagi. Tapi kalau lebih hak dunia, hak Allah tu jadi kurang, tak boleh. Hak tu tak boleh. Hak naknya kerana Allah semata-mata, barulah dapat penuh. Dapat tu kata, dapat dia kata. Begitulah juga dengan amalan-amalan, kerja-kerja yang lain, serupalah juga. Kemudian Kitabul Qadr, wallahu a'lam.